السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin, muslimat kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung muka surat 193, iaitulah 1.13, iaitu huraian daripada memahami usul 20 prinsip yang telah ditetapkan. 1.13, hendaklah saudara ataupun kita memahami bahawasanya mengasihi orang yang soleh, menghormati mereka dan menyebut kebaikan mereka yang kita ketahui adalah satu sikap yang membawa dekatnya kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalunya orang-orang yang soleh ini adalah berdasarkan kepada kepahaman terhadap ilmu pengetahuan. Itu dia panggil orang soleh ni adalah orang yang selari ilmu dia dengan amal ibadah dia. Ada manusia dipanggil ubad, itulah orang yang rajin beribadah. Orang yang rajin beribadah tetapi tiada ilmu belum tentu selamat dunia dan akhirat. Contoh kalau di zaman Bani Israel adalah Barsisa. Barsisa ni adalah orang yang rajin beribadah. Pengikut dia 70,000. Kan? Kalau dia contohnya solat berjamaah, kan? Pengikut dia ada 70,000. Dia punya ramainya. Tapi oleh kerana dia tertipu dengan tipu daya syaitan. Apabila syaitan menyebut, membisikkan kepadanya bahawasanya tuan hamba tak dapat nikmat ibadah sebab tuan hamba daripada dulu adalah orang baik. Adapun saya, kata iblis yang menyamar sebagai manusia biasa, saya ni dulu dia kata jahat, kan, kaki perempuan, kaki arak, kan. Tapi dia kata bila saya taubat, konon-kononnya lah, bila saya taubat, dia kata saya buat ibadat, jadi saya dapat membezakan betapa dulu jahatnya saya, dan bila saya baik, saya dapat nikmat kebaikan itu. Yang Barsisa ni pun betul juga. Kan? Tuan-tuan muslimin, inilah tertipunya orang-orang yang rajin beribadah tetapi dia tak duduk dalam majlis ilmu. Sangat-sangat bahaya.
Jadi sebab itu kalau kita berjumpa ataupun kita berkawan dengan orang yang soleh, bergaul dengan orang yang soleh, bahawasanya hendaklah kita mengasihi mereka. Kasih kepada orang yang soleh, demikian juga kasih kepada para ulama, seolah-olah kita kasih kepada Nabi. Bila kita kasih kepada Nabi, maka seolah-olahnya kita kasih kepada Allah. Okey, tuan-tuan rahimakumullah, lah ni Nabi tak ada dah. Kepada siapa lagi kita yang kasih kalau bukan kepada ulama? Tapi ramai di kalangan manusia, bukan setakat yang bukan Islam. Yang bukan Islam tak apalah kalau dia tak hormat orang soleh, tak hormat orang yang alim. Kan? Ini di kalangan orang Islam sendiri. Kadang-kadang hanya dengan pahaman perbezaan pembawaan haluan politik, tapi sanggup menghina dan mencaci. Ini sesuatu yang melibatkan ataupun menimbulkan malapetaka di kalangan orang-orang Islam. Patutnya kita bukan mengaibkan ataupun menyebutkan kejahatan mereka, sebaliknya kita adalah menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan mereka. Dengan itu kata patiakan akan membawa dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 14. Hendaklah saudara pahami bahawa menziarahi kubur walau bagaimanapun keadaan adalah suatu sunnah yang disyariatkan mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di kalangan ahli sunnah serupa kita lah. Tapi kalau sunnah yang mengaku dia dah sunnah, yang ahli sunnah lain semua bid'ah, maka termasuklah yang dia bid'ahkan adalah menziarahi kubur. Sebab ada pandangan dia kata menziarahi kubur ni seolah-olah kita menyembah. Kan? Kita bukan menyembah kubur. Kan? Kita pergi ziarah kubur, di antara matlamat dia adalah tudzakirul maut. Tuan-tuan, di antara yang boleh melembutkan hati kita. Kalau hati kita ni sembahyang tak khusyuk, kalau hati kita ni kasar, di antara yang boleh melembutkannya adalah pertama, rajin menziarahi atau melawat orang yang sakit. Kita ni bila sihat, darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada, jantung tak ada, cergah dan sebagainya, kan? Kita berada di mana? Takut berada di jalan raya, tempat-tempat hotel, tempat-tempat yang hebat-hebatlah, kan? Lupa akan kesusahan, lupa akan penderitaan orang lain. Tapi kalau kita pergi melawat orang yang sakit, barulah kita dapat nikmat sihat. Alhamdulillah, aku tiap-tiap waktu tak ada apa yang menghalang aku untuk pergi masjid. Tiap-tiap waktu aku boleh beribadah kepada Allah. Kan? Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Yang kedua, tadilah ziarah kubur. Kalau kita rajin ziarah kubur, di antaranya mengingatkan kita, hari ini aku ziarah dia. Contoh ibu bapa kita lah. Saya di antara yang saya risaukan lah pada diri saya, kan, ialah bahawasanya kita ni ada ilmu, kita duduk di masjid, dengar kuliah dan sebagainya, takut bila generasi berikutnya, kan, tak mau duduk dalam majlis ilmu, maka mereka besok ada satu prinsip yang mati-mati, kan? Kita ni walaupun ayah dan ibu kita telah meninggal dunia, paling tidak sekali sebulan kita pilah ziarah kubur. Sambil-sambil ziarah kita cabutlah rumput, tak ada semak samun. Dengan demikian ada satu prinsip bahawa hari ini aku ziarah dia, hari ini aku ziarah pak aku, hari ini aku ziarah mak aku. Adakah nanti kalau aku mati, anak aku datang tak? Kan?
Kalau tuan-tuan yang rajin ziarah ni, tapi sekarang ni sebab perkuburan ni pun dah disewastakan. Maksudnya bukannya ahli keluarga yang membersihkan kubur masing-masing. Kadang-kadang sewastakan ada iuran contoh RM10 sebulan. Ada orang dah racun rumput ke ataupun jaga perkuburan tersebut. Satu ketika dulu kalau iuran ini tak ada, maksudnya kubur tersebut adalah bersihkan masing-masing, kita akan jumpa ketika mana kita ziarah kubur mak ayah kita, ada satu kubur tersebut semak samun, malah pokok-pokok pun dah tumbuh atas kubur tersebut. Menunjukkan kita kenal kadang-kadang anak-anak diorang. Kan? Tak pernah datang ziarah. Okey, sedangkan ziarah kubur atau melawat kubur ni, kalau kita baca dalam kitab Kashful Ghaibiyah, bahwasanya anak-anak yang datang ziarah kubur, Allah maklumkan kepada ibu bapa bahwasanya datang dia ziarah kubur. Betapa sedihnya tuan-tuan rahimakumullah apabila mana seseorang yang tak pernah dilawat oleh ahli keluarganya untuk pergi ziarah kubur. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menziarahi kubur juga adalah merupakan sunnah. Walaupun pada awalnya kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, pada satu ketika dulu, yakni awal permulaan Islam, kata Nabi, aku larang kamu untuk pergi ziarah kubur. Wal'an, dan sekarang kata Nabi, fazuruha, ziarahlah oleh kamu akan mereka. 15. Hendaklah saudara pahami bahawa berdoa kepada Allah yang diiringi dengan bertawassul kepada makhluknya yang tertentu, yakni orang-orang yang soleh, adalah perkara khilafiyah fur'i tentang cara-cara berdoa. Ia bukanlah satu persoalan akidah. Kan? Ada pandangan-pandangan yang mengatakan tawassul ni boleh merosakkan akidah. Apa maksud tawassul? Tawassul ni maksudnya kita mohon kepada Allah dengan menyebut nama orang-orang yang soleh. Contoh, Allahumma taqabbal minna du'aana ya Allah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan minta doa kepada Rasul. Kita minta doa kepada Allah, tapi tawassul. Kita sebut kebaikan, kita sebut keistimewaan seseorang. Ianya merupakan perkara khilafiyah. Ada mengatakan baik, ada mengatakan tak baik. Kalau tanya saya bersetuju mengatakan yang baik. Contoh begini. Tawassul ni contoh begini. Tuan-tuan rahimakumullah, katalah tuan-tuan nak buat program Maulid Rasul ke, ataupun Isra Mi'raj, kan, ataupun Ma'al Hijrah. Tuan-tuan nak panggil seseorang, kita tahu seseorang ini dia punya masa dia cukup sibuk. Maksudnya kalau kita nak booking dia untuk datang ceramah tahun depan, kita booking tahun ni. Kita dah rancang dah. Tahun depan kita nak buat ceramah Ma'al Hijrah berapa bulan berapa, hari apa, kita dah rancang dah. Lepas tu kita telefon dia ataupun PA dia. Kan? Agak-agak lagu mana? Tahun depan kok baru dapat. Nampak tak? Okey. Jadi sekarang ni kita buat tawassul. Apa tawassul? Contohlah. Contoh anak dia ataupun menantu dia ataupun birah dia, maksud orang yang rapat dengan dia. Kan? Orang yang rapat dengan dia, kita minta tolong dia, tolong booking kuliah Ma'al Hijrah ataupun ceramah hijrah di Masjid Batu Empat. Kan? Jadi kita pun telefon dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ni pengerusi daripada Masjid Batu Empat. Saya dapat nombor Ustaz ni daripada birah Ustaz sebelah dengan rumah saya. Contoh gitulah. Kan? Birah Ustaz sebelah dengan rumah saya.
Jadi saya dapat nombor ni lah. Ataupun dia sendiri yang telefon. Ustaz. Bergurau pun dia. Kawan kan Birah. Ni. Birah Ustaz ni. Tak ingat dah. Bergurau je. Keh dah. Ni. Ustaz tolong sedia satu masa untuk ceramah di Masjid Batu Empat Kemunting. Okey. Bulan depan ni saya boleh pada 27 hari bulan. Sekejap je. Ini dia panggil tawassul. Itulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita berdoa pun yang pertama untuk diterima doa kita, yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kalau boleh lagi sebelum kita berdoa, A'udzubillahi samiul alim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dulu dengan Bismillah. Berkat insya-Allah Allah tidak menolak doa orang-orang yang memulai doanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita puji sendiri orang yang akan kita minta tu. Allah lah. Kan? Yang kita minta dengan siapa? Dengan Allah. Kita kena pujilah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Atau apa-apa pujian kepada Allah. Okey. Lepas kita puji Allah, ni panggil tawassul. Selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tawassul ni kalau ada doa, kalau ada selawat dalam doa kita, seperti mana anak kunci pembuka pintu. Itu perumpamaan dia. Maksudnya, andaikan langit tertutup ketika itu, maka dengan kita solawat tadi, otomatik doa kita menembusi langit tersebut. Kan? Jadi, Bismillah, puji-pujian, solawat atas Nabi. Yang keempat, jangan lupa, doa kepada kedua ibu bapa. Allah menganggap sesiapa yang berdoa tetapi dia tak masukkan doa kepada kedua ibu bapanya, dikira orang tu sombong. Allah tidak menerima doa orang yang sombong. Kan? Kan? Sebab itu kalau adalah manusia dia lupa mak dan ayah dia. Kita tuan-tuan, siapa-siapa pun kita jangan berdendam dengan mak ataupun ayah kita. Mungkin ada satu benda. Contoh apa dia? Masa kita nak menikah, kita ada pilihan. Mak kita tak restu dengan pilihan kita. Kita pun nekat juga, kahwin juga dengan pilihan kita. Maka dengan itu sampai kita pun, lantaklah, aku dah tinggi besar panjang dah, aku boleh menentukan halah hidup aku. Jangan. Sehingga balik kampung pun tidak, telefon mak ayah pun tidak. Oh, sombong dah. Dah ada kehidupan sendiri. Padahal tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanpa kasih dan sayang mak dan ayah kita, bermula daripada kandungan, siapalah diri kita pada hari ini. Okay, sebab itu dianggap orang yang sombong apabila mana dia tidak menghiraukan ayah dan ibu dia. Okey. Jadi bismillah, solawat, puji-pujian, doa kepada kedua bapa. Yang kelima, doalah apa tuan-tuan nak minta. Contoh kalau sekarang ni, apa di antara doa yang kita perbanyakkan sampai 19 hari bulan ni? Sama-samalah kita berdoa supaya insya-Allah Allah kurniakan kita kepimpinan di kalangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang amanah, orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita. Saya satu je tuan-tuan pesanan saya, bukan pesanan politik, pesanan mengundi. Siapa tuan-tuan nak undi, terpulanglah, ada ilmu kita masing-masing, kita dah mengaji. Cuma yang terbaharu saya dengar,
kajian mendapati bahawasanya orang-orang ca ya nun alif akan keluar mengundi sebanyak 82%. Itu agak tergamam pilihan raya kali ini sebab orang yang pertama kali mengundi di kalangan remaja. Peduli ke tidak? Silap-silap dia tak kenal orang. Pangkah satu, ini bagus. Pangkah lagi, ini pun bagus juga. Pangkah lagi. Tak ada makna. Sama juga tuan-tuan kita. Sebaik-baiknya sebelum pergi mengundi, buat solat sunat istikharah. Ya Allah, tunjuki aku. Dorongkan tangan aku untuk pangkah orang yang engkau redai. Walaupun mungkin kita nak pangkah sesuatu, tapi kalau Allah dorongkan kita pangkah yang lain, ikutlah dorongan Allah. Itu yang terbaik. Kan? Jangan nanti bila mangkah, dah pangkah dah ni. Lah, kawan ni pun masuk juga mengundi. Geram-geram, pangkah pula kawan tu. Pangkah bukan nak pilih, pangkah geram. Dia right ke, dia tenyeh ke dengan pen tu, tebuk kertas tu. Rosak. Kita beratuk punya lama. Ini di antara yang perlu kita elakkan. Jadi saranan saya, doa saya, permohonan saya, rayuan saya, walaupun bukan saya bertanding, kan? Nak milih pemimpin adalah penting dalam Islam. Besok di hari kiamat Allah akan tanya tangan kita, siapa yang kita pilih, pemimpin yang menjahanamkan agama, negara, bangsa ke, ataupun sebaliknya. Itu bila kita nak pilih tu, pastikan orang yang kita nak pilih ni adalah dia ni boleh jaga bangsa sendiri. Kita Melayu boleh jaga bangsa Melayu. Kalau tak peduli dengan bangsa dia, sementara orang lain dia nak cari bangsa dia, maka ketika itu kita akan dipimpin oleh bukan bangsa kita sendiri. Yang kedua ialah, adakah dia boleh jaga agama? Kan? Bila dia naik, dia peka tak? Ataupun agama letak di lutut ke, letak dekat tapak kaki ke, tak peduli tentang agama. Kan? Yang ketiga adalah bahawasanya bila kita pimpin dia amanah, kestabilan ekonomi, bukan pentingkan kroni dia, bukan dia orang yang menipu, bukan orang yang salah guna kuasa. Kalau ada ciri-ciri ini, kita doa kepada Allah, jadi juga kita mohon kepada Allah, aku telah usaha dengan ilmu, dengan ibadah yang aku lakukan, tapi ini juga yang terjadi, aku serahkan kepadamu ya Allah. Okey. Ataupun doa yang lain, doa keselamatan, kesejahteraan anak-anak, belajar dan sebagainya. Okey. Yang kelima. Yang keenam, doa kesejahteraan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 6. Yang ketujuh dan 8, ulang balik yang pertama tadi. Apa dia? Tutuplah doa kita dengan solawat dan puji-pujian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pastikan tuan-tuan, bila kita berdoa, ada 8 komponen isi dalam doa kita. Kadang-kadang kalau tuan-tuan perasan, kalau kita pergi tahlil atau majlis doa mana-mana, doa tersebut sampai lengah tangan lah. Kan? Sampai naik, nak turun balik, lengah. Panjangnya doa orang yang baca doa tu. Tapi bila ada orang yang faham, ada tak komponen-komponen yang 8 ni? Kadang-kadang ada 2 je. Kan? Malah yang malang lagi ialah bahawa sepanjang doa dia, tak ada satu doa pun kepada tuan rumah. Wal-iyazubillah. Panjang doa dia, tapi dalam doa tersebut dia tak ada doakan pun kepada tuan rumah. Kesejahteraan, diterima amal ibadah, semoga apa yang dimaksudkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu tak ada. Menandakan orang yang berdoa tu dia hafal doa, tapi dia tak tahu maksud ke mana doa tersebut. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah saudara pahami bahawa adat-adat kebiasaan manusia yang salah tidak dapat mengubah
pengertian hakiki daripada lafaz sara'. Nah. Tuan-tuan rahimakumullah, baru ni ada seorang doktor India, perempuan. Kalau tuan-tuan perasan, baratlah dalam WhatsApp, dalam Facebook ada. Dia pula tolong peringat. Pasal dia tengok kawan-kawan dia yang Islam, dia kata orang Islam kena tanyalah. Dia dah. Kalau tak faham, dia pula ajar orang Islam. Kan? Dia ni pada saya lah, dia cukup baguslah. Nah, waktu COVID hari itu pun dia di antara yang banyak motivate, termasuklah kepada kedua ibu bapa dia yang asal usulnya tak nak ambil suntikan tersebut, tapi dia bagi pandangan-pandangan, termasuklah pandangan orang Islam. Nah, kenapa kena ambil vaksin dan sebagainya. Dia banyak bagi penjelasan tersebut. Nah, tapi yang menarik hati saya adalah bahawasanya dia boleh bagi nasihat, boleh bagi pandangan. Dia kata kawan-kawan yang Islam, dia kata tanyalah ustaz-ustaz, tanyalah ulama-ulama kamu, dia kata. Dia kata kamu kena bezakan mana yang adat budaya, mana yang agama. Ada perbuatan-perbuatan di dalam adat India, sebenarnya dia adalah melibatkan pahaman agama. Tapi yang kita orang Islam ni ikut je. Termasuklah apa dia? Tu yang lukis-lukis tangan tu, pengantin perempuan kan. Lain dah jadi ikutan dah. Punya banyak lagi budaya-budaya yang lain. Kadang-kadang walaupun budaya, tapi kalau bercanggah dengan hukum Islam, tinggal. Contoh, pengantin perempuan dia pakai gaun Cina. Kan? Baju tak ada ketiak, tapi bawah labuh ada seorang dua pegang. Punyalah labuh kat belakang tu, menyeret, ada orang pegang tu. Ada orang Melayu pakai. Yang suami semak nah, baju, patu pakai kot, kan? Kot dengan seluar sama. Semak laki tu. Tapi bini nampak ketiak. Apa kehai? Kan? Ini walaupun dia ini budaya je Ustaz. Itu budaya, nikah tu Islam. Kan? Tujuan nikah tu yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Kemudian dah halal dah. Perintah Nabi pula, aulim walau bisyatin. Buat walimatul urus walaupun sekadar seekor kambing. Kan? Jadi kenduri itu juga adalah syariat Islam. Maka jangan kita cemarkan kenduri tersebut. Nah, terutama tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita yang datang Masjid Surau ni, yang mengaji ni, kadang-kadang terlepas pandang. Kan? Mak bapak ni tugas dia adalah booking catering dia. Yang lain semua serah anak. Baju pengantin lah, itulah, inilah. Malah ada apa? Konsert lagu dangdut lah, Amalina, ataupun yang sewaktu dengannya. Kan? Yang ibu bapa dok sambut tetamu kat depan tu. Kan? Sambut ustaz, terima kasih ustaz kena datang. Ustaz masuk-masuk tu dia. Gedung dang. Kan? Sebab itu sayalah tuan-tuan. Selama saya, termasuklah kenduri saya sendiri dan juga kenduri sahabat-sahabat kita, yang paling seronok saya pergi kenduri adalah kenduri penjual kitab ataupun kedai Al-Yamani Bagan Serai. Saya pergi kenduri, anak dia diundang saya sebab saya banyak beli kitab dengan dia. Kan? Nombor saya pun. Dia hantar WhatsApp peribadi kepada saya. Saya tidak melepaskan peluang. Saya pergi lah. Dia buat kenduri dekat Dewan Datuk Makzin. Lepas Bagan Serai tu, lepas pekan tu, belah kanan. Lepas daripada sungai tali air tu. Duduk belah kanan. Kan? Pertama, kita pergi kenduri tu, tempat parking selesa. Dewan pun luas. Saya ingat besar masjid ni ada kot lebih bah. Okey. Yang ketiga, tetamu dia tu. Kan? Yang kebanyakannya adalah ustaz-ustaz dan orang yang selalu jamaah-jamaah yang beli kitab. Termasuklah jamaah-jamaah umrah. Yang keempat, makan memang sedap lah. Makanan Arab kan.
Yang paling utama tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dia pasang lagu Arab tu, tapi tak mengganggu kita sembang. Ada bunyi muzik, tapi tak mengganggu. Ini kadang-kadang kita nak makan, bukan setakat muzik tu. Tu, dia punya apa? DJ tu. Kita nak makan, bukan nak dengar hang berceloteh. Kan? Kalau tuan-tuan perasan, ada di antara DJ yang berlegar-legar ni, yang jenis sampai korek rahasia pengantin. Macam mana boleh kenal, jumpa di mana, apa. Yang hang nak korek asal usul orang pasal apa? Kan? Itu mengaibkan orang. Alhamdulillah, dengan berkat konsep bagian-bagian, itulah terciptanya sejarah 2 Sajoli pada hari ini. Masya Allah. Pi korek pula di mana perkenalan orang boleh jadi kahwin. Jumpa hari itu konsert ataupun race motor di mana? Taman Tasik dan sebagainya. Kan? Dan itu ketenangan itu juga adalah sangat-sangat pentinglah. Okey. Jadi pertama, boleh ikut adat orang lain selama mana tidak bercanggah dengan hukum syarak. Yang kedua, bila melibatkan agama, walaupun kita sayang dengan orang tersebut, jangan ikut agama dia. 17. Hendaklah saudara fahami bahawa akidah yang bersih adalah asas segala amalan, dan amalan hati adalah lebih penting daripada tubuh badan. Mencari kesempurnaan dalam kedua-dua bidang amal ini adalah dituntut oleh syarak, sekalipun tuntutan itu berbeza-beza mengikut keadaan. Kita kena belajar 3 ilmu supaya insya-Allah kita dapat meletakkan diri kita dalam posisi yang betul. Yang pertama apa dia? Pertama, ilmu syariat. Kita kena belajar. Ini sah, ini tak sah, ini batal, ini boleh, ini tak boleh. Yang kedua, akidah. Jangan sampai dengan melakukan ibadah tersebut tetapi sebenarnya kita telah syirik. Wal-iyazubillah. Yang ketiga adalah ilmu tarikat ataupun akhlak ataupun tasawuf. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam mana-mana masjid ataupun mana-mana mana-mana surau, tuan-tuan bincang. Kami ustaz-ustaz ni tak adalah nak sombong, kan? Memanglah bila tuan-tuan kata terserah kepada ustaz. Bila terserah kepada ustaz, tak ada pandangan daripada ahli jawatan kuasa, dia ke ustaz itulah. Kadang-kadang saya tengok dalam jadual sampai bertindih ustaz yang mengajar kitab yang sama. Kadang-kadang kitab yang sama tapi jilid yang berbeza. Contoh Mastika Hadis. Kan? Mastika Hadis ni ustaz ni jilid 1, ni ustaz ni jilid 2. Sampai nak bercanggah dah. Banyak lagi ilmu yang lain. Pastikan komplit. Ada belajar akidah, ada belajar fiqh, ada belajar syariat, ada belajar sirah. Tuan-tuan, berapa ramai orang Islam yang ada hari inilah. Kan? Yang ada hari ini, umat hari ini adalah kesan daripada tidak memahami sirah Nabi, sehingga mentadbir negara ikut suka hati. Kan? Tuan-tuan rahimakumullah, saya bagi contoh bagaimana sirah Nabi. Dalam Sulhul Hudaibiyah, kan? Perjanjian Hudaibiyah, demi untuk melihat masa depan Islam, Nabi sanggup mengorbankan prinsip. Apa prinsip dalam Sulhul Hudaibiyah? Ketika mana Suhail membantah perjanjian Hudaibiyah, mula-mula perjanjian tu Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Suhail bantah. Saya ingat kalau la ni Nabi hidup, saya rasa Nabi kena maki hamun. Ini bukan Nabi. Ini tak ada prinsip. Apa kena macam-macam lah orang cakap, kan? Seperti mana orang hina ulama hari ini sama. Lah ni Nabi tak ada, ulama yang ada. Memanglah ulama itu tak maksum. Saya tahu
Kita pun mengaku bahawasanya dia bukan maksum. Tetapi nak bandingkan ilmu kita dengan ilmu dia. Dia belajar tentang bagaimana politik di zaman Rasulullah. Dia belajar bukan tak belajar. Kan? Tapi ada orang yang faham. Yang faham pula kena buang. Dia cuba memahamkan. Dia cuba memahami. Dan dialah yang tulis derap perjanjian tersebut. Ada logonya. Tapi kena buang. Siapa? Bercanggah dengan prinsip bos dia. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi bersetuju untuk tukar perkataan Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismikallahumma. Buang Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa Nabi berprinsip begitu? Sebab peringkat awal memanglah orang-orang kafir tidak memahami maksud Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Adapun perkataan Allah, dia orang faham bahawasanya Allah itu Tuhan kepada segala makhluk. Sebab itu kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sekiranya engkau bertanya Muhammad kepada orang-orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Kan? Tentang Allah, orang Yahudi, orang kafir faham siapa Allah. Tapi tentang Ar-Rahman, tentang Ar-Rahim, tentang kerasulan Nabi, mereka tak boleh terima. Okey. Nabi mengalah. Siapa? Perjanjian itu bukan untuk hari ini. Perjanjian itu adalah untuk masa hadapan. Betul tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, masjid juga perlu ada orang-orang yang boleh memahamkan jamaah berkenaan dengan sirah ataupun perjalanan hidup Rasulullah daripada segi akhlak, dari segi akidah, dari segi politik Nabi, bagaimana Nabi membawa Islam sampai berjayanya sebuah negara Islam. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Yang ke-18, hendaklah saudara pahami bahawa Islam memberi kebebasan kepada akal dan mendorongnya supaya memerhati dan mengamati rahsia-rahsia alam. Malah Islam mengangkat darjat dan martabat ilmu dan para ulama yakni ilmuwan, serta mengalu-alukan segala hasil kajian ilmiah yang memberi manfaat. Di dalam Al-Quran Allah sebut, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya kata Allah, Allah sendiri mengakui, bukan kita, bukan manusia. Allah kata innama, inna tu harfu nasbin wa taukidin, sesungguhnya kata Allah. Yakhshallahu, orang yang paling takut dengan Allah, min ibadihi, daripada hamba-hambanya, al-ulama. Betul kalau kita tengok dalam kepimpinan negara pun, bahawasanya di antara orang yang paling tidak takut untuk dituduh rasuah atau menyalahgunakan kuasa adalah di kalangan ulama. Tapi ada ramai orang yang memfitnah ulama. Ada orang yang memperlekeh ulama dengan istilah pak lebay. Bila pak lebay, kita kat aku kena. Kita pakai lebay. Kan? Kita pak lebay, kita pakai lebay. Kita bukan pakai songkok kan. Kita sembahyang pakai lebay. Jadi sampai ada orang yang mengatakan, ni lebay-lebay. Cakap petang kata lain, malam kata lain. Habis itu kira penghinaan lah kepada para ulama dan juga lebay-lebay ni. Sedangkan Allah telah menyebutkan bahawasanya orang yang paling takut, dan bila paling takut ni maknanya dia kalau berikan amanah, kalau berikan jawatan, kalau berikan kepercayaan kepada dia, insya-Allah ulama di antara yang takut untuk menyalahgunakan kuasa. Tapi kita telah ataupun ramai yang menghina ilmuwan-ilmuwan. Patutnya kita kena mengalu-alukan kajian-kajian, pandangan-pandangan para alim ulama. Nah, okey. Ke-19. InsyaAllah kita baca sampai 20 nah. Ada satu lagi. Hendaklah saudara pahami bahawa pandangan syarak dan pandangan akal ada kalanya kelihatan tidak seiring. Tetapi syarak dan akal tidak bercanggah dalam perkara-perkara yang qat'i ataupun yang telah jelas dalilnya. Nah, pandangan akal kita, mungkin kita kuliah sains politik. Oh kan.
Mungkin kita kuliah sains politik, oh kita hebatlah. Ijazah ataupun master dalam sains politik ni. Hebat kita punya pandangan. Tetapi bila pandangan kita bercanggah dengan syarak, utamakan syarak, tinggalkan akal. Tapi andaikan pandangan kita tersebut tidak bercanggah dengan syarak, on. Oleh itu hakikat ilmiah yang sah sekali-kali tidak akan bercanggah dengan kaedah syarak yang tetap. Nah, kajian ilmiah yang betul, insya-Allah dia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Apabila terdapat suatu pertentangan, maka perkara-perkara yang bersifat zanni atau perkara-perkara pendapat akal biasa semata-mata, bukan berdasarkan hukum syarak, tapi zanni, maksudnya kita boleh bincang, hendaklah diulas dan ditakwilkan supaya sesuai dengan hakikat qat'i. Nah, contoh di antara perbezaan yang ketara pada hari ini adalah berkenaan dengan Allah Ta'ala di langit. Kan? Ayat tersebut bukan qat'i. Ayat tersebut ayat zanni. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ataupun kalau dalam kaedah usul fiqh dia panggil ayat mutasyabihat. Banyak, bukan setakat ayat, hadis pun ada hadis mutasyabihat. Okay. Contoh di antara ayat yang mutasyabihat, yadullaha fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas aras yang tinggi. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang Allah dan malaikat secara berbaris-baris. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka kita boleh bincang dan kita takwilkan supaya tidak menyesatkan manusia. Okey. Contoh apa yang kita boleh takwilkan? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, daripada bergaduh berkenaan dengan Allah Ta'ala di langit dan bercanggah dengan wayanzilu rabbuna, dan turun Tuhan kamu, maka lebih baik kita artikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, penguasaan Allah merangkumi langit dan bumi. Semua orang faham. Kan? Kekuasaan Allah meliputi bukan setakat di alam ini, malam seluruh cakrawala, termasuklah di atas aras Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Semua orang kata ya. Tapi bila kita kata Allah Ta'ala di atas langit, timbul pula di langit mana? 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 7 ke? Kan? So, kalau kita katakan Allah Ta'ala di langit, di mana pula kita letak ayat Allah Ta'ala bahwasanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad bahwasanya aku dekat hampir dengan dia dan lebih dekat daripada urat mareh. Maknanya Allah Ta'ala di mana sebenarnya? Di langit ke di bumi? Kita duduk kat bumi ni. Langit jutaan kilometer jauhnya. Jadi timbul perbincangan, maka jangan bergaduh, cari jalan penyelesaian, sebab ayat itu bukan ayat qat'i. Ayat qat'i contohnya sembahyang 5 waktu. Kan? Aqimus solah wa atuz zakah. Hak tu tak payahlah pertikai mana sembahyang yang wajib, mana sembahyang yang sunat. Kan? Tak payah nak pertikailah. 5 waktu tu memang wajib lah. Tak payah nak tawar-tawar dah. Lah ni dah dunia semakin sempit, dunia semakin cepat. Dia kata baru habis sembahyang dah rasa nak sembahyang balik. Boleh tak dikurangkan 5 jadi 3 waktu je? Hak tu tak boleh lah. Tak boleh bincang. Tetapi seandainya terdapat pertentangan di antara kedua-dua perkara yang bersifat zanni berlaku, maka hendaklah diutamakan pandangan syarak daripada akal biasa, dan pandangan syaraklah yang lebih patut dipatuhi, sehingga perkara-perkara zanni akal tadi benar-benar dapat dibuktikan kebenarannya. Jika tidak demikian, maka gugurlah pandangan akal itu dengan sendirinya. Tuan-tuan muslimin,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir 1.20. Janganlah saudara mengkafirkan seorang muslim yang berikrar dengan syahadatain dan beramal dengan tuntutan-tuntutannya serta menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan, sama ada kerana ia berpegang kepada pendapat tertentu atau melakukan maksiat, kecuali ia sendiri berikrar dengan mengakui kekufuran atau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak boleh ditakwil lagi kecuali dengan makna kufur. Jangan kafirkan seseorang selama seseorang itu pertama dia mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, dia masih menjalankan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah atasnya. Yang ketiga, selama mana dia tidak menolak mana-mana apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Maka selama ada 3 prinsip ini, kan, walau kita tengok pernah dia mencuri, kan, ataupun dia pernah berzina, ni kafir lah ni, kan. Jangan kafirkan orang walau dia ada buat sesuatu yang maksiat, selama mana dia masih mengucap 2 kalimah syahadah, dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dia tidak menolak mana-mana syariat Allah. Kalau selama dia buat yang 3 ni, dia tetap dikira sebagai beriman. Sebab itu di dalam Islam ada 3 hukum sembahyang. Pertama, dia tidak sembahyang dan mengakui sembahyang itu adalah wajib. Ataupun dia tidak sembahyang, dia mengaku bahawa sembahyang itu wajib tetapi dia malas. Itu dia panggil fasik. Tapi kalau dia tak sembahyang, lepas tu dia kata saya tak wajib sembahyang atas diri saya, itu kafir. Berbeza 2 hukum nah. 2 orang yang tidak sembahyang, seorang tak sembahyang sebab malas dan dia mengakui sembahyang wajib atas diri dia. Sama juga yang lain. Kalau dia berzina tapi dia mengaku bahwasanya zina itu adalah haram. Berbeza dengan adalah dia berzina, dia kata zina ni sebenarnya halal dengan syarat suka sama suka. Dia telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Rosak akidah dia. Itu tak apalah kalau kita katakan kufur ataupun kafir. Sebab itu dalam Al-Quran, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharon, kata Nabi. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, dia tahu sembahyang wajib atas diri dia, dia sedar, dia bukan lupa, dia berakal dan sebagainya, tapi sengaja tak sembahyang, maka kata Nabi, faqad kafara jiharon, dia adalah kafir yang nyata. Mudah-mudahan 20 perkara ini akan menjadi asas kepada diri saya dan juga tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi 1.20 ni dia bahagikan pula kepada 10 perkara. Nah, dan insya-Allah kalau sempat bulan depan kita akan bincang muka surat 196, kewajipan seseorang saudara muslim. Apa yang wajib kita lakukan kepada sesama Islam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan juga untuk kita semua. Sebagai pesanan terakhir bahwasanya anak cucu kita yang telah layak mengundi, bagilah kepahaman kepada mereka supaya pergi mengundi, dan siapa yang perlu patut diundi, jangan rosakkan undi. Nah, kita rasa bimbang. Pertama, kebimbangan kita sebab orang Melayu ada paling tidak 3 perpecahan. Bila 3 perpecahan ni, 3 lawan 1. Yang satu ni dia solid, dia punya bangsa dia solid, pilih yang satu. Yang 3 orang ni pilih ni, ni pilih ni, ni pilih ni. Bayangkan kalau 3, 3,000, 3,000, 3,000, 6,000, 9,000. Kawan tu 4,000 contohnya. Ni 3,000, 3,000, 3,000. Kan? Kawan tu dapat 4,000, menang dia.
Padahal kalau kumpul yang 3 ni 9,000, solid kita menang. Itu kebimbangan yang pertama. Kebimbangan yang kedua ialah apabila mana yang tadilah kajian itu masuk dalam berita tu, mengatakan bahawasanya kajian mendapati kegairahan orang Ca Ya Nun Alif ni 82%, yang cukup tinggi tu, akan keluar mengundi. Jadi kalau kita, anak-anak kita tak peduli dengan keluar mengundi, maka 2 ini diantara mungkin akan menjadi punca kekalahan. Maka ketika itu kalau kita diperintah oleh bangsa lain yang kita tak suka ataupun yang kita tak selesa, maka kita akan terima padahnya selama 5 tahun. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah lantik di kalangan pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang boleh amanah menjaga rakyat dan juga menjaga Islam, bangsa, agama dan negara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa kedua ibu bapa kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, cucurilah rahmatmu atas kami atas pertemuan ini, dan peliharalah kami, jagalah kami selepas daripada ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pilihan engkaulah yang terbaik. Kami kurang ilmu, kami dipengaruhi oleh perkara-perkara yang lain untuk memilih pemimpin. Maka dorongkan hati kami ya Allah, berikanlah petunjuk kepada seluruh rakyat negara ini, agar mereka dapat memilih pemimpin-pemimpin yang engkau redai, yang bertakwa kepadamu, yang boleh menjaga agama, menjaga Islam, menjaga bangsa dan menjaga negara ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.